Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syukri bin Rasdi, nombor matrik P142315. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian yang saya lakukan dengan mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1 yang bertemakan topik dari segi fiqh, iaitu tentang tajuk wuduk dan kesempurnaannya. Berdasarkan di SKP 4.5, wuduk dan standard pembelajaran 4.5.1 menyatakan maksud hukum, dalil nakli serta rukun-rukun wuduk, dan 4.5.2 menjelaskan kelebihan wuduk dari sudut sains. Okey, baiklah. Yang seterusnya, objektif pembelajaran yang saya tekankan ialah yang pertama, murid dapat mengujarkan maksud hukum, dalil nakli serta rukun-rukun wuduk dengan betul dan tepat dengan adakan aktiviti soal jawab bersama murid melalui sampul surat yang sudah saya bekalkan soalan untuk pelajar menjawab. Okey, yang kedua, murid dapat menjelaskan kelebihan wuduk dari sudut sains dengan betul dengan cara saya membahagikan murid kepada 6 kumpulan dan menceritakan perteminan tentang kelebihan wuduk. Okey, baiklah, seterusnya kriteria kejayaannya ialah murid dapat mengujarkan maksud hukum, dalil nakli dan rukun-rukun wuduk dengan betul dan tepat, kerana ia adalah salah satu syarat sah dalam melaksanakan solat, salah satu rukun Islam yang penting sebagai dasar ibadah. Pengetahuan tentang tata cara wuduk dan pentingnya menjaga kebersihan adalah essential bagi setiap Muslim, termasuk pelajar tingkatan 1. Seterusnya, murid dapat menjelaskan 3 daripada 5 kelebihan wuduk dari sudut sains dengan betul. Ini kerana kebersihan dan kesihatan penting dalam kehidupan. Pembelajaran tentang wuduk juga memberikan pengetahuan tentang kebersihan tubuh dan kesihatan. Ia menjaga kebersihan adalah bahagian yang penting dari ajaran Islam, dan wuduk merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan fizik. Okey, baiklah. Yang seterusnya, manakala strategi pembelajaran yang digunakan ialah berpusatkan murid dan perbincangan. Untuk bahagian nilai murni yang diterapkan iaitu menjaga kebersihan dan bekerjasama. Dan seterusnya, untuk elemen merintas kurikulum iaitu EMK pula diikuti berasaskan JSKP ialah yang pertama nilai murni, yang kedua bahasa, dan yang ketiga kelestarian global. Dan akhir sekali, untuk kemahiran berfikir ialah menganalisis dan mengaplikasi. Sekian itu saja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Saya Muhammad Nasrul bin Jaafar akan membentangkan mengenai subjek kaedah mengajar GGG E5014, iaitu tugasan 2, rancangan pengajaran harian RPH, subjek mata pelajaran sejarah. Standard kandungan kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu menangani cabaran barat. Standard pembelajaran, murid boleh merumus kebesaran peranan pemerintah tempatan dan menangani cabaran barat. Seterusnya, merumus kepentingan menghargai sumbangan pemimpin terdahulu. Objektif pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat merumus kebesaran perintah tempatan dan menangani kuasa cabaran barat, merumus kepentingan menghargai sumbangan pemimpin terdahulu. Kriteria kejayaan pada akhir pembelajaran, pelajar berjaya. Pengajaran yang pertama ialah set induksi 5 minit. Pengenalan tajuk, peranan pemerintah tempatan dengan slogan Pembesar negeri berjaya membawa kemakmuran ke negeri dan melambatkan pelosaan kuasa British. Pemerintah tempatan dan dapat mempertahankan institusi beraja dan memperjuangkan hak dan kebajikan rakyat serta kemajuan pendidikan. Pelibatan anak tempatan dalam pentadbiran kerajaan serta penubuhan regimen askar Melayu diraja. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pelajar mengimbas pengetahuan sedia ada yang dapat merangsang minat serta perhatian mereka terhadap tajuk yang bakal dipelajari itu dengan bercerita. Bahan waktu mengajar, buku teks, laptop, LCD, slide PowerPoint. Catatan, kemahiran pertama, memahami kronologi. Yang kedua, membuat imajinasi. Seterusnya, secara berkumpulan, pelajar diminta untuk meneliti kandungan perjanjian Johor British 1914.
Pelajar diminta untuk berbincang dalam kumpulan mengenai implikasi kandungan perjanjian tersebut terhadap negeri Johor. Langkah yang ketiga, penilaian. Selama 15 minit, pembentangan pelajar. Pelajar diminta untuk membentangkan hasil dapatan kajian mereka secara berkumpulan di hadapan kelas. Penutup, 5 minit, penulisan sosial dan kognitif, lembaran kerja. Pelajar dipilih secara rawak untuk membuat rumusan. Pelajar membuat kesimpulan mengenai tajuk PDPC pada hari ini. Pelajar dibekalkan lembaran kerja sebagai penilaian formatif. Seterusnya, secara berkumpulan, pelajar diminta untuk meneliti kandungan perjanjian Johor British 1914. Pelajar diminta untuk berbincang dalam kumpulan mengenai implikasi kandungan perjanjian tersebut terhadap negeri Johor. Langkah yang ketiga, penilaian. Selama 15 minit, pembentangan pelajar. Pelajar diminta untuk membentangkan hasil dapatan kajian mereka secara berkumpulan di hadapan kelas. Penutup, 5 minit, penulisan sosial dan kognitif, lembaran kerja. Pelajar dipilih secara rawak untuk membuat rumusan. Pelajar membuat kesimpulan mengenai tajuk PDPC pada hari ini. Pelajar dibekalkan lembaran kerja sebagai penilaian formatif. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mumtazah Naida binti Nurdin. Di dalam rancangan pengajian harian HRPH, saya memilih subjek sains tingkatan 1 di bawah tajuk 1.2 iaitu maklumat sains anda. Dan untuk topik yang ingin diajar adalah 1.2.1 iaitu mengenal pasti dan menyatakan fungsi radas. Untuk objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran ini, murid haruslah mengenal pasti pelbagai jenis radas yang digunakan dalam makmal dan memahami fungsi setiap jenis radas dan kegunaannya dalam proses eksperimen. Untuk sel induksi pula, saya memilih untuk memaparkan video pendek mengenai jenis-jenis radas beserta fungsinya kepada murid. Seterusnya, murid akan diterangkan dengan lebih terperinci mengenai fungsi radas serta saya akan membuatkan demonstrasi cara penggunaan alatan radas dengan betul kepada murid-murid. Seterusnya, terdapat beberapa langkah ataupun beberapa jenis aktiviti yang akan dilakukan di dalam kelas. Contohnya, satu ialah aktiviti mengenal pasti radas di mana murid akan dipilih secara rawak untuk memilih satu kad yang mempunyai gambar jenis radas dan murid perlu menjawab nama radas tersebut. Langkah dua pula untuk mengenal pasti fungsi radas di mana murid perlu memilih gambar radas tersebut dan menjawab fungsi radas. Langkah ketiga ialah mengenal pasti radas dan fungsinya di mana murid akan dibahagikan kepada kumpulan dan setiap kumpulan perlu memilih dua jenis gambar radas. Mereka perlu berbincang untuk menjawab nama serta fungsinya dan menulis di atas kertas manila. Seterusnya, murid akan membaca jawapan mereka di hadapan rakan-rakan yang lain. Untuk strategi pengajaran ialah demonstrasi di mana saya sebagai guru akan menunjukkan dahulu demonstrasi cara penggunaan radas dengan betul kepada murid. Kedua ialah perbincangan secara kumpulan. Pelajar perlu melakukan perbincangan secara berkumpulan mengenai nama dan fungsi alatan radas. Untuk nilai murni yang terdapat di dalam pembelajaran ialah kerjasama, iaitu pelajar perlu bekerjasama dalam aktiviti makmal dan memastikan keselamatan alatan radas. Kedua ialah tanggungjawab di mana pelajar perlu bertanggungjawab dalam penggunaan dan penjagaan radar radas. Seterusnya, elemen merentas kurikulum adalah sains dan teknologi, iaitu pelajar memahami fungsi radar radas dalam konteks sains dan teknologi. Dan untuk kemahiran berfikir pula adalah penilaian sendiri di mana pelajar dapat menilai kesesuaian penggunaan radas tertentu untuk tujuan eksperimen. Ini adalah beberapa contoh bahan bantu mengajar BBM iaitu buku teks sains tingkatan 1, kad bergambar yang mempunyai gambar alatan radas, paparan video yang menggunakan komputer reader dan LCD projector. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hakina binti Mazlan, P144139, merupakan pelajar di PLI UKM tahun 2023-2024 semester 1. Video ini adalah untuk memenuhi kriteria GGGE 5014 subjek kaedah mengajar yang mana tajuk pembentangan saya adalah rancangan pengajaran harian. Mata pelajaran yang akan saya bawakan, saya sediakan sebelum saya memulakan kelas adalah subjek pendidikan Islam, tarikh dan hari pada 18 Mac 2024,
pada hari Isnin, tingkatan 1 Khadijah mempunyai 28 orang murid, terdiri daripada 11 lelaki dan 17 perempuan. Masa yang akan saya peruntukkan adalah pada pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Tajuk yang akan saya bawakan pada kelas tersebut adalah tajuk suci daripada najis di bawah bahagian fiqh ibadah. Pengetahuan sedia ada murid-murid adalah murid-murid sedia tahu telah mengenali jenis-jenis najis mukhallazah, najis mutawassitah dan najis muakhafafah yang biasa mereka lihat dalam kehidupan seharian seperti anjing, khinzir, air kencing kanak-kanak, muntah dan sebagainya. Standard kandungan adalah 4.3 jenis najis dan cara menyucikannya. Standard pembelajaran adalah yang pertama 4.3.1 menyatakan maksud najis mukhafafah, mutawassitah dan mukhallazah. 4.3.2 menunjukkan cara menyuci setiap jenis najis. 4.3.3 menerangkan cara menyamak kulit binatang. Seterusnya, objektif pembelajaran adalah pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengetahui maksud najis muakhafafah, mutawassitah dan mukhallazah. Kemudian, murid juga dapat menjelaskan cara menyuci setiap jenis najis dan mengetahui cara menyamak kulit binatang. Dari segi psikomotor, murid dapat menunjukkan cara penyucian najis dengan betul dan tersusun. Dari segi efektif, objektif pembelajaran ini adalah murid dapat memahami konsep penyucian najis dan murid juga dapat mengamalkan cara penyucian najis dengan baik mengikut langkah yang teratur. Okey, kemahiran berfikir, murid-murid dapat mengaplikasikan cara penyucian najis dalam kehidupan mereka. Pengajaran yang akan disampaikan dalam kelas ini adalah berpusatkan guru dan murid. Nilai murni yang kita dapat dalam PDP ini adalah kefahaman, keyakinan, bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan. Elemen menentukan kurikulum EMK adalah dari segi bahasa, keusahawanan dan komunikasi. Penilaian PDP adalah melalui soal jawab dan kuis. Kuis itu terdiri daripada kuizis dan Kahoot. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fathia Jannah binti Muhammad Kamal, bernomor metrik P1397550. Dan di video ini saya akan menerangkan rancangan pengajaran harian saya beserta justifikasi. Okey, untuk rancangan pengajaran harian saya memilih subjek pendidikan Islam tingkatan 1 dan mengambil masa selama 30 minit pengajaran, iaitu daripada pukul 9 pagi sehingga 9.30 pagi. Dan bidang yang saya pilih adalah bidang fiqh dari unit 18, iaitu bersuci asas kebersihan. Kemudian bagi standard kandungan saya memilih 4.2, iaitu konsep bersuci. Dan bagi standard pembelajaran saya memilih 4.2.3, yang ini menerangkan jenis-jenis air berserta contoh. Dan bagi objektif pembelajaran, yang pertama adalah menyatakan jenis-jenis air berserta contoh, menjelaskan sifat dan hukum setiap jenis air. Seterusnya, saya akan menerangkan justifikasi rancangan pengajaran harian saya dari segi strategi berpusatkan pelajar. Yang pertama adalah melalui pendekatan induktif. Pendekatan induktif merujuk kepada pendekatan yang berubah daripada spesifik kepada yang khusus. Guru akan memulakan pengajaran dengan memberikan contoh yang sesuai untuk pelajar membuat rumusan. Sebagai contoh, dalam set induksi saya, guru menunjukkan 3 gelas dari air yang berbeza dan guru akan meminta para pelajar membuat perbezaan antara ketiga-tiga air tersebut. Dan yang kedua adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini menekankan pada pengembangan kemampuan komunikatif pelajar. Pelajar perlu sentiasa berkomunikasi sama ada dengan diri sendiri, dengan rakan, guru maupun bahan sumber. Sebagai contoh, dalam langkah set induksi saya terdapat sesi soal jawab antara guru dan pelajar mengenai perbezaan ketiga-tiga jenis air. Dan bagi langkah pertama dan langkah kedua, guru akan meminta pelajar untuk menyatakan huraian setiap jenis air secara berkumpulan dan individu.
Kemudian, dari segi strategi berpusatkan bahan sumber. Strategi berpusatkan bahan sumber juga memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Ia juga membantu guru untuk menyampaikan pengajarannya lebih mudah, menarik dan berkesan. Antara bahan sumber yang digunakan oleh saya adalah penggunaan bahan maujud untuk meningkatkan kefahaman pelajar. Selain itu, saya juga menggunakan projektor LCD, komputer riba untuk penggunaan Canva dan permainan Quizizz. Semua bahan ini memudahkan guru untuk menyampaikan isi pelajaran. Sekian daripada saya, terima kasih.